Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk kelas PTPR pada hari ini, saya akan menerangkan cara menjawab soalan kebat menggunakan kaedah holistik. Okey, apa yang dikatakan dengan jawapan holistik? Okey, kita lihat di sini, dalam jawapan holistik, dia ada fakta, huraian, huraian lanjut, contoh dan juga inference. Okey, bagaimana untuk mendapatkan fakta? Okey, di sini ada 4 teknik. Yang pertama, lagu sekolah. Okay. Yang kedua, 8 ekor biawak super yang diperkenalkan oleh Cikgu Hishamuddin. Okey, 8 ekor biawak super ini mewakili 8 nilai yang bermula dengan huruf B. Sebagai contoh, bekerjasama, bersatu padu, berfikiran kreatif, berpandangan jauh, bertolak ansur, bertanggungjawab dan sebagainya. Yang ketiga, teknik sejarahku gemilang. Seperti mana yang biasa kita nyanyikan lagu dalam kelas sebelum memulakan sesi PDPC sejarah. Okey, teknik ini telah diperkenalkan oleh Cikgu Yusof. Okey, yang keempat, teknik kempunan yang diperkenalkan oleh Cikgu Jamil. Okey, KI merujuk kepada kempen kesedaran, M merujuk kepada media massa, P merujuk kepada pendidikan dan UNAN merujuk kepada undang-undang. Okey, bila kita dapat memilih fakta daripada 4 teknik tadi tu, untuk mendapatkan huraian, kita cuba timbulkan persoalan kenapa pada fakta yang telah kita pilih. Sama juga untuk mendapatkan huraian lanjut. Cuba timbulkan persoalan kenapa. Okay, kemudian bila fakta sudah, huraian lanjut, kita tulis pula contoh. Okay, berikan contoh yang sesuai dan juga spesifik. Dan di akhir sekali, kita berikan inference. Okay, bagaimana untuk mendapatkan inference? Okay, inference ialah kesan daripada fakta yang telah kita berikan tadi. Okey, selain daripada fakta, huraian lanjut, contoh dan inference, jawapan anda juga boleh ditulis dalam bentuk fakta, huraian, contoh dan juga inference. Okey, ini juga dipanggil sebagai jawapan holistik. Okey, selain daripada itu, ada juga fakta, huraian, contoh dan juga inference. Okey, untuk inference, dia boleh diberi lebih. Awak boleh tulis lebih tetapi markah dikira sebagai 1 markah. Okey, bagi membantu anda untuk membina imajinasi semasa menjawab menggunakan kaedah holistik supaya jawapan anda tu adalah jawapan yang lengkap, tidak meninggalkan mana-mana bahagian, saya telah mereka rakan kebat anda bagi memudahkan anda untuk menjawab soalan kebat. Okey, di sini saya perkenalkan Mr. Kebat. Okay, rakan bantu kebat anda. Okay, jika anda lihat di atas kepala Mr. Kebat itu ada 4 simbol, 4 tanda soal. Okey, dan keempat-empat tanda soal ini mewakili 4 teknik yang telah kita bincangkan tadi. Okey, di sebelah kanan adalah penanda wacana, di sebelah kiri ialah kata hubung dan di perut adalah huraian ataupun huraian lanjut. Di kaki kanan adalah contoh dan di kaki kiri adalah inference. Okey, awak bayangkan jawapan awak adalah sama seperti anggota badan pada Mr. Kebat. Sekiranya anda tidak menulis penanda wacana, bermaksud di sini Mr. Kebat anda tidak ada tangan kanan. Sekiranya anda tidak menuliskan contoh, maksudnya di sini Mr. Kebat ini tidak mempunyai kaki kanan. Sama juga jika anda tidak menulis inference, maksudnya Mr. Kebat ini tidak mempunyai kaki kiri. So maksudnya bila anda duduk dalam peperiksaan untuk menjawab soalan kebat, okey, pegang kepala ingat fakta. Pegang tangan kanan ingat penanda wacana, tangan kiri ingat kata hubung. Di perut ingatlah huraian ataupun huraian lanjut. Nak bagi huraian saja pun boleh. Kaki kanan mewakili contoh, kaki kiri mewakili inference. Okey. Okey, bagi menambahkan lagi pengetahuan dan pemahaman anda untuk menjawab soalan kebat, okey, kita tengok contoh soalan ini. Soalannya, kerjasama antara kaum penting dalam memajukan negara kita. Huraikan 8 markah. So di sini kata tugas bagi soalan ini ialah huraikan. Maksudnya anda kena menghuraikan jawapan. Okey, ini jawapan contoh soalan dan juga jawapan yang ditulis dalam bentuk jadual. Okey, fakta ini kita ambil daripada sejarahku gemilang iaitu keamanan. Okey, kemudian kita timbulkan persoalan, kenapa kita perlu mengekalkan keamanan negara?
supaya negara luar memandang tinggi kepada negara kita. Kenapa kita perlu negara luar pandang tinggi pada negara kita? Supaya kita mendapat pengiktirafan daripada negara luar. Sebagai contoh, menjaga nama baik negara. Okey, untuk inference justru itu terus masukkan kepada kata yang menunjukkan itu adalah inference, iaitu justru. Kaum utama di Malaysia dapat hidup dengan harmoni. Okey. Ini adalah jawapan yang ditulis secara berpisah ataupun dalam bentuk jadual. Okey, kita lihat bagaimana rangka jawapan ini ditulis dalam ayat yang lengkap. Okey, ini contoh dia. Contoh apabila menjawab menggunakan kaedah holistik yang lengkap, adanya kepala ayat. Bagaimana untuk mendapatkan kepala ayat? Okey, kita ambil daripada soalan tadi. Kemudian masukkan fakta yang digariskan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, daripada sejarahku gemilang. Kemudian kita masukkan huraian. Okay, hal ini demikian supaya tu melambangkan kata hubung, negara luar akan memandang tinggi kepada negara kita. So itu adalah huraian. Okay, kalau awak tengok anak panah itu menunjukkan kata hubung, supaya dan huraian. Kemudian kita masukkan penanda wacana, iaitu selain itu negara kita juga akan mendapat pengiktirafan daripada negara luar. Okay, itu menunjukkan kepada huraian lanjut. Kemudian adanya contoh. Contohnya ataupun sebagai contoh, ada yang sebagai rakyat kita hendaklah menjaga nama baik negara. Justru itu, itu pun dah nampak adalah inference. Kaum-kaum di Malaysia dapat hidup dengan harmoni. Okey, sebagai tugasan kelas PDPR pada hari ini, okey, latihan dia, arahan soalan ini, tandakan pada jawapan mengikut kepala ayat, fakta, huraian, contoh dan inference. Itu arahan. Soalannya, pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? Okey, contoh jawapan saya dah bagi kat situ. So, tugas anda bina jadual, ada kepala ayat, ada fakta, ada huraian, ada contoh dan ada inference. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom dalam jadual itu dan masukkan jawapan-jawapan itu dalam ruangan yang sesuai. Okey, untuk latihan ini saya akan sediakan tapak dalam GC. Bila dah siap jawab, hantar dalam GC kelas. Okey, itu saja untuk kelas PDPR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.